Belum ada rundingan isu peruntukan pembangkang. Tanah runtuh di hadapan Akademi SPRM. Tiada syarat ditetapkan kerajaan kepada ahli Parlimen Pembangkang berhubung agihan peruntukan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pembangkang hanya perlu kemuka permohonan namun ia tidak dilakukan sehingga kini. Sebelum ini, Datuk Seri Fadilah dilapor meminta Datuk Seri Taqiyuddin Hassan untuk mengemukakan perincian cadangan peruntukan secara bertulis sebelum rundingan boleh dimulakan. Selain Datuk Seri Taqiyuddin, pembangkang turut melantik Setiausaha Agung Perikatan Nasional Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Naib Presiden Bersatu Datuk Dr. Razi Jidin untuk menyertai rundingan. Saya dah bagi tahu kepada mereka untuk membuat tawaran secara hitam putih. Jadi selagi mana kita belum menerima surat tawaran rasmi, maka tidak akan berlaku perundingan. Beliau yang ditugaskan berunding dengan pembangkang mengenai perkara itu turut tidak menetapkan had masa permohonan yang perlu dikemuka. 30 rakyat Malaysia yang terkandas di Khartoum, Sudan selamat tiba di Port Sudan pada 8.07 malam waktu Malaysia semalam setelah menempuh perjalanan 30 jam berjarak 1,233 km. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pasukan khas TF Ops Sudan turut membawa keluar 26 warga negara lain dan berada dalam keadaan selamat dan sihat. Warga negara lain terbabit ialah seorang warga Filipina, 6 Kemboja, 14 Singapura dan seorang warga Thailand. Turut sama dalam proses evakuasi itu ialah 2 warga Amerika Syarikat, seorang Palestin dan seorang warga Sudan. Datuk Seri Dr. Zamri berkata 2 lagi rakyat Malaysia yang tidak terlibat proses evakuasi merupakan mereka yang berkhidmat dengan United Nations Mission in Sudan UNMIS di Abyei. Proses evakuasi mereka akan dilakukan pihak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Seramai 76 petugas pentadbiran Akademi SPRM di Persiaran Tuanku Syed Sirajuddin di Ibu Negara berdepan detik cemas apabila berlaku runtuhan tanah di kawasan itu tengah hari tadi. Ya, laporan lanjut bersama wartawan Sofia Nasrul. Silakan. Baik, saya masih lagi berada di depan Akademi SPRM yang mana berlakunya kejadian tanah runtuh tengah hari tadi. Kini saya bersama petugas media yang lain dan juga lebih 30 pegawai polis dan bomba yang masih bertugas di sini. Untuk mengikuti perkembangan lanjut, kita bersama Ketua Polis Daerah Sentul ACP Beh Eng Lai. Selamat sejahtera Tuan. Terima kasih Tuan sudi bersama kami. Jadi Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan perkembangan terkini kejadian tanah runtuh Akademi SPRM ini. Sebentar tadi kita telah meminta bantuan JKR Forensik Cerun untuk membuat penilaian, membuat analisa tentang punca kejadian tanah runtuh ini. Itu daripada siasatan awal kita mendapati tanah runtuh ini berpunca daripada takungan air di luar pagar dan juga ada didapati kebocoran pak air di bawah tanah bangunan Akademi SPRM. Jadi disebabkan hujan lebat sebentar tadi, jadi kerja-kerja penilaian terpaksa diberhentikan serta-merta kerana keadaan agak bahaya. Kita bimbang tanah runtuh ataupun hakikat akan berterusan dan juga mungkin akan mendatangkan bahaya kepada nyawa penilai. Okey Tuan, kalau kita lihat ketika ini anggota polis dan bomba bekerjasama memasang kemah untuk membuka PKTK. Tuan boleh kongsi bagaimana PKTK ini berfungsi Tuan? Okey, kita mendirikan PKTK ataupun Pusat Kawalan Tempat Kejadian bertujuan untuk memantau dan menguruskan segala operasi penyelamat di kawasan bencana. Jadi dalam insiden ini adalah tanah runtuh lah. Jadi operasi PKTK ini beroperasi 24 jam dan melibatkan ramai anggota yang terlibat. PDRM dan juga bomba telah mendirikan PKTK yang pentinglah untuk memastikan operasi ini
berjalan dengan lancar. Baik Tuan, dari jam 5.30 petang tadi cuaca tidak begitu baik, hujan lebat. Apakah langkah kawalan keselamatan dilakukan di kawasan ini khususnya kepada anggota yang sedang bertugas Tuan? Kita telah memanjangkan kawasan keselamatan itu, kawasan zone area green zone di mana tempat didirikan PK3 daripada 50 meter daripada tempat kejadian tanah runtuh, kita telah anjakkan ke belakang sehingga 80 meter. Itu dah salah satu. Yang kedua, PK3 kita didirikan tempat yang lebih selamat, iaitu di kawasan Compound Institute Integrity Malaysia. Kita disebabkan kawasan sekitar ni ada pokok-pokok yang tinggi, hujan lebat, kita juga bimbang dahan pokok akan runtuh dan timpa pada pondok atau kemah PK3. Jadi kita juga sentiasa alert memastikan tiada lagi tanda runtuh berlaku. Kalau ada, kita akan membuat keputusan mungkin anjak lagi ke belakang PK3 demi keselamatan petugas-petugas di sini. Baik Tuan, terima kasih Tuan sudi bersama kami pada hari ini untuk kongsi maklumat tersebut. Jadi itu saja dapat saya kongsikan dari lokasi kejadian tanah runtuh di Akademi SPRM. Kita kembali ke studio, silakan. Sofia, terima kasih. Kapasiti empangan air hitam dan empangan Teluk Bahang di Pulau Pinang susut sejak 1 Januari lalu. Pengurangan dicatat 37.7% dan 15.4% susulan kadar hujan rendah di kawasan tadahan air selain permintaan bekalan tinggi di negeri itu. Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sendirian Berhad PBA menyatakan kapasiti efektif empangan air hitam yang dicatat semalam ialah 44.8% berbanding 82.5% 1 Januari lalu, manakala empangan Teluk Bahang mencatat kapasiti efektif 48.6% berbanding 64% pada tempoh sama. Setakat Februari lalu, penggunaan air domestik di Pulau Pinang meningkat kepada 994 juta liter sehari berbanding 868 juta liter sepanjang tahun lalu. Dan bagi mengisi secepat mungkin empangan yang kian menyusut, operasi pembenihan awan akan dilaksana di seluruh Pulau Pinang. Met Malaysia mensyorkan fasa pertama operasi dijalankan 9 hari mulai Sabtu ini oleh TUDM. Peruntukan RM400,000 disediakan kerajaan negeri bagi tujuan itu. PBA turut berterima kasih kepada Agensi Perusahaan Bencana Negara atas bantuan memudahkan operasi pembenihan awan. Sambutan Aidilfitri pasti bermakna buat penghuni penjara yang berpeluang meraikannya bersama-sama keluarga. Di penjara Kajang, lebih 500 banduan dibenar berbuat demikian hari ini dan juga semalam. Syamimi Saripan ada laporannya. Pertemuan bersulam emosi dan linangan air mata menghiasi lawatan khas Aidilfitri 2023 di penjara Kajang. Rasa pilu dan hiba pula menghentak perasaan tatkala mendengarkan perbualan penghuni bersama keluarga. Biar terpisah dengan dinding kaca dan sekadar berbicara menerusi telefon, keceriaan di sebalik wajah sedih mereka kekal terpancar menerima kunjungan orang tersayang. Yalah, kita cuma boleh berdoa kan, supaya Allah bukakan hati dia, supaya dia berubah untuk anak-anak, untuk diri dia sendiri. Sebagai bapa, kita terpaksa reda. Apa yang dia buat tu kita terpaksa. Kita marahkan dia pun akan ulang balik. Jadi kita terpaksa reda apa yang dia buat, kita terima hakikatnya. Kalau dia masuk penjara tu terserah dia. Sebab di sana dalam tu ada imam, ada kaunseling, ada semua, ada cukup. Apabila dia dah siap, nanti dia keluar, dia akan tahulah yang mana baik, yang mana buruk. Itu aja. Jadi berapa tahun tak jumpa dia, dalam 7 tahun, 8 tahun dah tak jumpa dia. Tadi saya nak peluk dia pun tak boleh sebab ada tiang kan, ada pagar. Jadi saya pun mampu tengok dia termenung. Apa yang saya cerita dengan dia, benda yang betul.
Berbekal 15 minit masa yang diberikan, tempoh cukup berharga itulah digunakan sepenuhnya untuk menyapa khabar, berkongsi semua cerita dan menyubur kasih sesama mereka. Tambah manis, banduan turut dihidang Jordah Raya menerusi tempahan yang dibuat keluarga kepada pihak penjara. Sesungguhnya, kehadiran ahli keluarga dapat membantu memulihkan semangat dan sokongan untuk mereka meneruskan kehidupan. Kita harapkan lebih ramai keluarga datang melawat banduan untuk memberi support kepada mereka. Disebabkan setelah 2 tahun COVID ni, tidak ada sebarang lawatan yang kita benarkan untuk tempoh-tempoh perayaan. Dan termasuk Aidil Adha, Aidilfitri, semua jenis perayaan lah. Kita hanya based on video call sebelum ni. So untuk tahun ni, mereka boleh bersua muka. Walaupun melalui telefon, tetapi kita tengok suasana dia, ada yang lebih 2 tahun, 3 tahun tak pernah datang jumpa kan. Di sini merupakan tempat pertemuan ahli keluarga bersama dengan banduan akhir dan ia sedikit berbeza berbanding dengan tempat pertemuan tadi dan mendengarkan gelak tawa, melihatkan senyuman ahli keluarga bersama dengan banduan di sini jelas menunjukkan betapa rindu dan kasihnya mereka kepada ahli keluarga dan rakan-rakan meskipun berpisah di sebalik tirai besi. Syamini Saripan, RTM. Kementerian Dalam Negeri sedang meneroka kaedah berteraskan teknologi dan inovasi termasuk penggunaan drone dan kecerdasan buatan AI bagi tugas mengawal sempadan oleh pihak keselamatan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia bagi meningkatkan kawalan jenayah rentas sempadan melibatkan penyeludupan dadah, ketum, pendatang asing tanpa izin dan penyeludupan manusia. Ujar beliau, gabungan pelbagai inisiatif perlu bagi pengawalan keselamatan termasuk menambah pemasangan kamera litar tertutup, pagar sempadan di lokasi strategik dan kehadiran fizikal anggota keselamatan. Aspek kawalan sempadan dia harus berupa gabungan kepada pelbagai inisiatif. Dia ada fizikal omnipresence. Satu. Dia kena ada struktur yang sedia ada sekarang dalam bentuk pagar yang sedia ada. Okey, 2. Kemudian kita kata lagi CCTV dalam poin strategik. 3. Jadi ke depan nanti kita kata bahawa munasabah untuk kita explore atau meneroka inovasi seumpama kawalan sempadan yang berasaskan penggunaan drone. Objektif besar dia apa dia? Keselamatan negara mesti terkawal dan terjaga. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas lawatan ke markas taktikal pasukan gerakan AMN PGA di Bukit Kayu Hitam. Jumlah kemalangan yang dicatat Ops Selamat 20 di seluruh negara meningkat. Pada hari kelima semalam, 1,551 kes direkod, pertambahan 170 kes berbanding hari sebelumnya. Jumlah itu membabitkan 2,327 kenderaan pelbagai jenis dengan 76.9% daripadanya kereta. Ia diikuti 315 motosikal, 103 kenderaan pacuan 4 roda, 63 kenderaan pelbagai guna, 43 van, 8 lori, 3 bas dan 2 kes melibatkan taksi. Ops Selamat 20 dilaksana selama 7 hari sejak 20 April lalu. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersempena bulan Syawal yang begitu bermakna buat kita semua, saya daripada hati yang tulus ikhlas ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh rakyat Malaysia, khususnya kepada para penjawat awam yang telah banyak berkorban dalam melaksanakan tugas dengan penuh wibawa dan dedikasi. Komitmen dan kesungguhan saudara dan saudari dalam menunaikan amanah ke arah pembangunan negara Malaysia yang kita cintai ini amat-amat dihargai. Pada musim perayaan ini, saya ingin berpesan agar sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan keluarga. Berhati-hati di jalan raya serta suburkan amalan kunjung-mengunjung demi keharmonian Malaysia Madani yang kita cintai. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bahagiakan keluarga, bersyukur seakan
Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah. Selamat Hari Raya. Sambut sederhana biarlah sayu. Hati ini makin sayu. Rindu mengenangkan desa Permai. Syai, apa yang sedih, sayu sangat tu? Itulah, nampak macam kalut je, Syai. Saya sebenarnya ni resah, gelisah. Tak tahu tahun ni nak beraya kat mana. 2 tahun lepas saya pergi beraya kat UKM. Tahun lepas saya beraya kat UiTM. Tahun ni saya nak beraya kat mana, Afiq, Syika? Macam mana ni, Syika? Syai tak tahu nak raya dekat mana. Saya tahu. Apa kata kita ajak Syai dan semua kru Lensa IPT untuk sama-sama beraya di Universiti Sains Islam Malaysia. Menarik juga tu. Sebab Naib Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia ada ajak semua kru Lensa IPT ke rumah terbuka USI. Kalau dah ajak, jangan ditolak. Betul, jom. Jadi jangan lupa saksikan Lensa IPT edisi Syawal di TV1, saluran berita RTM. Dan senang dan mudah, muat turun aplikasi RTM Klik dan juga ikuti kami di Facebook Live Lensa IPT. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Pasalku gembira, takkan pernah aku lupa segala kesalahan. Syarikat berpangkalan di Arab Saudi, Falak for Contracting and Trading, menyatakan komitmen pelaburan berjumlah $100 juta bagi beberapa projek hartanah di negara ini. Menurut Ketua Pegawai Kewangannya, John Nguyen, peruntukan pelaburan bagi tempoh 2 tahun akan datang itu membabitkan lokasi projek di Kuala Lumpur dan Melaka. At the moment, we're looking at real estate as well in Kuala Lumpur. So there's 2 or 3 sort of targets that we are looking at. Approximately $100 million USD budget for that. We're looking at another property in Malacca. So there's a 5-star property there, hotel. So that's an opportunity for us to investigate as well. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan majlis tanda tangan perjanjian persefahaman antara Naib Pengerusi Falak for Contracting and Trading, Naki Abbas, dan Presiden MBACC Equity, Tayalan Naden. Pembukaan semula sempadan China mampu kembalikan semula kapasiti keseluruhan rangkaian yang kini berada pada 85%. Pengarah urusan Kumpulan Malaysia Aviation Group MAG, Kapten Izham Ismail memaklumkan perkhidmatan ke China dan Asia Utara akan disambung semula sepenuhnya menjelang separuh pertama tahun ini. China opening up. With regards to our policymakers, whether enough has been done, I believe the country is aware of its what they need to do, and I am confident they will be able to drive tourist inbound into Malaysia. As a network operator, we will continue to ensure and provide linkages to facilitate tourist inbound into Malaysia. MAG juga berhasrat mengembangkan rangkaian serantau secara beransur-ansur melalui pengenalan teknologi pesawat baharu dan mengukuhkan kerjasama perkongsian tahun ini.